Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda semua fans-fans Harimau Malaya yang sentiasa mengikuti kami secara rapat, apatah lagi dengan isu-isu panas sekarang ni kan. So sebelum kita pergi jauh, saya nak ingatkan sekali lagi kepada anda semua untuk follow kami di harimaumalaya.com.my serta semua media sosial kami. Kita ada Facebook, kita ada TikTok, IG, Twitter, semuanya ada untuk anda semua. Okey. So masih belum reda lagi cerita tentang peletakan jawatan Tan Chen Ho semalam. Banyak dah kita dengar versi-versi, ada yang kecewa, ada yang marah, ada yang happy juga bila Tan Chen Ho undurkan diri. So, dia memang pelbagai. Bila kita cakap tentang suara fans ni, tak ada salah, tak ada betul. Semuanya berhak untuk bersuara, masing-masing ada pendapat. Dan di sini, di program Kasih Parab, kita memang sentiasa mengangkat dan mendengar suara daripada fans. Tak kira anda daripada background mana, kita akan hargai dan kita akan dengar, bincang dan kita kupas apa yang dapatlah. Alright, hari ini bersama saya tetamu yang saya sendiri sangat hormati, bekas pengurus pasukan Selangor tahun 2008 sampai 2010. Beliaulah yang berjaya membawa Liga Super ke negeri Selangor. 2 tahun berturut-turut. Itu yang kita happy. Sebab anda pun tahulah saya fans Selangor lah. Okey. Dan juga beliau juga adalah orang yang bertanggungjawab untuk membawa Safi Salih sampai jadi seorang ternama. Sampai boleh katakan disanjung di negara jiran juga. Wow, satu pencapaian yang sangat hebat. So hari ini saya berbesar hati untuk menerima kehadiran Abang Zack Rahim. Abang sihat bang? Alhamdulillah sihat. Yes. Macam mana perkembangan sekarang? Banyak tengok bantuan banjir, buat kemas-kemas. Macam mana bang? Yelah, kita bantulah mana yang susah tu. Saya ni gatal tangan dan kaki untuk nak menolong orang. Jadi saya turunlah untuk bantu mana yang termampu dan terdaya lah. Alhamdulillah. Bukan setakat aktif bagi komentar tentang sukan, aktif juga dengan kerja-kerja masyarakat. Baguslah bang, terbaik bang. Alright. Okey bang, macam saya cakap tadi, saya buka dengan isu peletakan jawatan Tan Chen Ho lah. Okey. So kita mungkin hari ini banyak soalan berkisar tentang itulah. Soalan yang pertama sekali saya nak tahu, Abang Zack bila dengar berita Tan Chen Ho mengundurkan diri tu, apa reaksi abang masa tu? Saya tak ada bereaksi sangat sebab itu adalah lumrah dalam sukan bola sepak dan juga dalam bidang sukan. Kerana apabila sebuah pasukan tu diberikan satu sasaran dan jika mereka gagal mencapai sasaran tu, di mana-mana seluruh dunia pun, jurulatih adalah orang yang pertama sekali yang akan berundur kalau gagal mencapai sasaran yang diberikan. Apatah lagi kalau sasaran yang diberikan gagal sebanyak sekali, lebih daripada sekali. Jadi bermakna dah tak ada ertinya lagi untuk dia berada di situ. Dan kalau nak tanya dengan saya, memang saya tak terkejut langsung sebab ini dah lumrah dah, biasa. Sebab abang memang background bola, memang dah pernah bekerja dengan pengurusan bola sepak, so lebih faham lah situasi itu kan. So memang tak terkejut ya, abang tak terkejut ya? Tak terkejut langsung dan memang saya dah duga pun. So dari segi aspek bola sepaknya bang, apa komen abang dengan pengunduran Tan Chen Ho ni? Mungkin dia ada sebab yang dia rasa perlu ataupun ini tindakan yang memang dia berkorban untuk negara ke? Macam mana abang rasa pendapat? Okey, Tan Chen Ho ni kawan saya agak rapat juga dengan dia sebab tu saya menguruskan Safi Salih sebagai pemain negara dan bermain di luar negara. Jadi saya selalu berhubung dengan dia apabila dia nak mengaturkan kepulangan Safi untuk mewakili negara. Jadi dia seorang yang baik, seorang yang lembut dan menghormati orang dan saya senang untuk bekerja dengan dia. Dan saya agak berbesar hatilah bila dengar dia dapat dipilih menjadi jurulatih pasukan Malaysia, yang mana sebelum tu dia hanya menjadi penolong jurulatih kepada K. Rajagopal. Dan sewaktu dia dilantik tu, sebelum tu dia adalah jurulatih Kedah dan agak menonjol. Tetapi apabila diberikan tugas untuk melatih pasukan negara, dia satu beban yang besar sebenarnya buat dia. Satunya kerana dia sebelum tu hanyalah penolong jurulatih, sama ada pasukan bawah 20, bawah 23, pasukan Kedah, pasukan negara. Pasukan negara, kemudian dia jadi ketua jurulatih Kedah. Dan satu masalahnya ialah dia tidak ada exposure international sebagai ketua jurulatih. Jadi apapun, ini pengalaman yang bagus untuk dia kembangkan kerjaya dia. Dalam resume dia ada sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan Malaysia, pernah menguruskan pasukan untuk bermain di FF dan juga kelayakan Piala Dunia sebagai ketua jurulatih. Jadi saya rasa walaupun dia tinggalkan pasukan negara, dia ada value untuk kembali ke Liga Super. Cuma saya nak nasihatkan dia,
Kalau dia benar-benar ingin menjadi seorang jurulatih yang bagus dan kembali melatih pasukan kebangsaan, jika dia sayangkan pasukan kebangsaan, dia harus eksposkan diri dia, cari jalan untuk melatih kelab-kelab di luar supaya dia dapat berkembang di masa akan datang. Ini masalah dengan jurulatih kita yang termasuk pemain juga tak berani untuk nak bersaing di luar, mencari cabaran yang lebih baik di luar. Maknanya dia melatih pasukan-pasukan beberapa kelab di luar negara. Kemudian tengoklah kalau bagus dan dia berjaya, dia mungkin diberi peluang sekali lagi untuk melatih pasukan negara selain daripada melatih pasukan kelab-kelab di dalam Malaysia ni. Saya faham. Okey. Satu cadangan yang memang hebat. Betul lah. Saya terfikir kalau coach kita berani untuk melatih kelab-kelab luar, mungkin pendedahan tu lebih terbuka, sistem permainan pun lebih terbuka, dia banyak dapat absorb kan. Tapi tadi Abang Zack ada cakap pasal beban. Dia maksud beban tu, adakah maksudnya masa dia jadi penolong jurulatih, dengan jadi jurulatih, dia tak nampak benda tu? Maksudnya masa penolong jurulatih, dia tak expect ke benda yang akan jadi waktu dia akan jadi ketua jurulatih? Dia nampak dan dia dah ada pengalaman benda tu, dan itu sebab dia berani menerima tawaran sebagai ketua jurulatih. Risiko dia besar kerana dia akan dilihat, prestasi dia akan dilihat bukan saja oleh AFM, malah peminat-peminat bola sepak seluruh negara. Jadi ini pasukan kebangsaan. Apabila mengendalikan pasukan kebangsaan, dia harus juga memastikan selain daripada mencapai sasaran yang diberikan oleh FM, juga memuaskan fans-fans bola sepak di Malaysia ni yang meletakkan harapan tinggi. Kerana saya faham, semua fans nak tengok pasukan negara ni bermain di peringkat seberapa tinggi yang boleh. Dan semua fans Malaysia ni sebenarnya faham Malaysia ni belum lagi layak untuk ke Piala Dunia. Itu satu magis yang kita rasa tak mungkin akan berlaku. Walau letak Jurgen Klopp ke siapalah coach yang terkenal di dunia pun, kita masih belum lagi. Nanti saya akan singgah ke tempat tu. Kenapa saya katakan pasukan Malaysia ni bukan sekarang ni layak lagi untuk ke Piala Dunia. Tetapi sesiapa saja yang dilantik sebagai jurulatih harus bersedia untuk menerima keadaan sebagaimana yang Tan Cheng Ho terima ni. Faham. Maksudnya situasi tekanan tu akan dapat pada semua jurulatih lah yang duduk kat kerusi ni, betul ya? Betul. Okey. Saya ada baca-baca daripada respon daripada netizen lah juga. Diorang membandingkan masa awal 2018 dulu, waktu Tan Cheng Ho mula-mula pegang pasukan kebangsaan, kita punya prestasi permainan sebenarnya sangat cemerlang. Sampai AFF pun kita layak pergi final. Dengan gameplay masa tu, bola yang boleh katakan bola sepak yang indah lah. Kita seronok tengok. Tapi berbeza dengan setahun dua belakang ni, dia macam ada satu twist, seolah-olah macam semuanya berubah. Tiba-tiba apa yang diharapkan tak dapat. Ada tak faktor bola sepak ke, faktor luar bola sepak ke yang abang rasa boleh menentukan jadi faktor untuk benda ni jadi? Okey, dalam pasukan bola sepak, terutama saya kalau bercerita dalam konteks pasukan kebangsaan, sebenarnya coach pasukan kebangsaan, satu kerja yang dah mudah untuk dia ialah fitness player. Dia di level pasukan kebangsaan dah tak perlu lagi fikirkan soal fitness. Kerana fitness player ni terletak semasa pemain-pemain di kelab. Kerana kelab menjalani pre-season suatu di kelab. Jadi suatu tu memang pemain ni kena lanyak oleh coach kelab masing-masing untuk memastikan fitness level dia capai untuk bermain bola sepak selama 90 minit. Kemudian apabila season dah on, fitness tu hanya perlu maintenance saja. Dia lebih kepada tactical. Untuk bertemu dengan tim ni, macam ni tactical dia. Bertemu tim ni, macam ni tactical dia. Dan pemain hanya perlu adopt apa saja tactical yang dikemukakan oleh jurulatih. Apabila tiba kepada dipanggil untuk pasukan kebangsaan, semua pemain, kalau ambil 30-30 lah, kalau ambil 25-25 lah, pemain yang fitness level dia dah memang mencukupi, tinggi. Okey, sekarang ni ramai orang bercakap tentang minutes play. Okey. Itu pun satu faktor yang penting juga. Kerana tanpa minutes play, pemain ni akan berkarat. Apabila berkarat, you letaklah coach mana pun untuk train tim kebangsaan tu, memang tak boleh buat apa-apa. Sebab di peringkat kelab, dia dibekukan, dia disimpan.
Maka kita harus mengambil pemain yang betul-betul fit dari segi fitness level body dia dan juga match fitness. Dua jenis fitness ni yang coach perlu ambil kira untuk mengambil pemain-pemain dalam pasukan kebangsaan. Kerana dalam pasukan kebangsaan dah tak ada masa lagi untuk nak develop fitness player. Kecuali pasukan kebangsaan tu dikumpulkan untuk dalam tempoh 2 bulan tanpa melalui apa-apa liga, then mungkin 2-3 minggu yang pertama coach kebangsaan akan membuat akan design fitness plan seolah-olah macam pre-season. Jadi 2 minggu 3 minggu pertama tu dia layak tu cukup untuk pastikan dia mencapai level fitness antarabangsa, bukan level kelab lagi. Kemudian baki itu barulah lebih kepada teamwork, formation, tactical, strategi dan sebagainya. Jadi ini tanggungjawab jurulatih kebangsaan. Satu, dah mudah dah, fitness tak payah kacau. Tetapi di sejauh manakah di peringkat kelab ni pemain-pemain dapat mencapai fitness level yang dikendaki oleh coach. Jadi bila coach kumpul pemain, ramai yang fitness level dia orang masih tak capai untuk pergi ke antarabangsa, apa dia boleh buat? Jadi itu sebabnya sekarang ni kita tengok pasukan kebangsaan ni, pada saya kebolehan player ni terletak waktu di liga. Jadi antara salah satu faktor dia meningkatkan lagi prestasi liga ni. Kita tak boleh main shot sendiri. Saya boleh katakan liga sekarang ni, Liga Malaysia sekarang ni adalah liga shot sendiri. Di mana kita tak dapat coach berkualiti di setiap kelab yang boleh membentuk players ni dan betul-betul serius dan tegas dalam memastikan player ni, terutama player-player potential player kebangsaan, untuk berada dalam keadaan fitness level yang sesuai untuk pergi ke peringkat antarabangsa. Kita tengok macam mana Indonesia, Thailand, Singapura, Vietnam, level fitness diorang sentiasa berlari ke sana ke sini. Bila dia pas bola aja, dia tak jalan, dia akan berlari. Bila opponent sampai saja, bola dah pergi. Jadi di situ kualiti fitness player yang kita nakkan, yang sentiasa boleh bergerak dalam padang. Tapi apa ada dalam pasukan negara? Ramai orang tahu, ramai player yang berjalan. Kerana apa? Itu je yang kita ada. Bermaksud bagi Abang Zack, penurunan prestasi pasukan kebangsaan tu disebabkan fitness pemain tu tak sentiasa berada di tahap yang diperlukan. Itu maksud Abang Zack tadi. Untuk ke level antarabangsa, ya. Masih tak mencapai. Okey, berbalik kepada soalan yang awal tadi. Saya mungkin tak menjawab soalan itu sangat sebab saya tertinggal. Kalau nak katakan waktu dia mula-mula mengendalikan pasukan negara, dia perlawanan pertama yang dia kendalikan, kalau tak silap saya, AFC Asian Cup qualification, betul? Betul. Okey, waktu itu Malaysia perlawanan pertama dia adalah bertemu dengan Lebanon. Kita kalah 2-1, bermain di Lebanon, away game. Kemudian kita kalahkan Cambodia, itu just normal. Dan kita kalahkan Laos, tak ada apa yang dibanggakan sangat. Kemudian kita kalah dalam AFF dengan Vietnam. Okey. So, kalau nak katakan prestasi pasukan cemerlang, ya mungkin dari segi strateginya mencapailah waktu itu. Tetapi masih lagi saya tengok rekod keputusan taklah begitu membanggakan sangat. Dan kemudian kita kalahkan Nepal 2-0, kalahkan Timor Leste 2 kali. Dan kita kalahkan Indonesia. Daripada September 2019, kita dah mula kalah, kecuali menang dengan Thailand 2-1 dan juga menang dengan Indonesia. Kemudian kita terus kalah dan kalah. Jadi maknanya pencapaian kita tidaklah begitu memberangsangkan seperti mana yang ramai katakan di peringkat awal tu kita memberangsangkan. Cuma waktu itu mungkin dia mendapat set player yang agak baik. Dan kita pun berlawan dengan pasukan-pasukan yang kerap kita berjumpa. Kita dah biasa jumpa dengan tim tu. Tetapi apabila kita masuk ke fasa prakelayakan Piala Dunia, di situ dah nampak dah kemerosotan pasukan Malaysia. Dan saya lihat isu yang paling besar sekali adalah isu pemilihan pemain untuk mewakili negara. Dan saya akur dengan pandangan ramai orang, pemain naturalisasi tidak betul-betul berjaya dalam pasukan Malaysia, terutama sekali di Paula.
Satu, dia dah berumur. Dan Betul. untuk nak bermain corak yang macam mana yang kita nampak pada pasukan Indonesia, Thailand, Vietnam semua tu, dia tak boleh pemain yang berusia ni. Tak mampu dia. Saiz badan dia, faktor usia dia tak boleh. Dia kena pemain tu. Kenapa Channel Tip boleh laju berlari keliling padang. Walaupun badan dia kecil. Kenapa Irfan Fandi ataupun Ihsan Fandi boleh aktif berlari? Sebab tengok saiz badan dia. Dia mencapai target ideal body size yang sesuai untuk bermain di peringkat antarabangsa. Mungkin di Paula boleh sesuai bermain di peringkat liga negara ni. Tapi itu pun tak nampak pun menonjol. Tapi masih lagi dipanggil untuk mewakili negara. Adakah kerana terikat dengan naturalisasi punya program? Ini masalahnya. Kita tak boleh sentimental sangat dengan nama, terikat dengan apa-apa, tak boleh. Kita perlu ada jurulatih yang berani membuat perubahan. Saya ambil contoh, waktu satu ketika dulu, kita ada Ken Warden. Dia mengambil pemain-pemain, nama-nama yang waktu tu orang pun terkejut. Boleh ke? Pasal pemain ni tak pernah mewakili negara, tak pernah. Tapi dia ambil pemain tu. Akhirnya Malaysia berjaya. Dapat kalahkan Arab Saudi. Dah lama kita tak lawan Arab Saudi. Tiba-tiba kita lawan Arab Saudi, kita menang. Kita dapat kalahkan Korea Selatan. Dan agak cemerlang waktu tu pasukan negara. So kita nakkan coach yang macam tu, yang berani mencabar diri dia sendiri dalam aspek pemilihan pemain. Jadi kalau nak katakan pasukan Malaysia berjaya di peringkat awal, Tan Cheng Ho mengendalikan pasukan kebangsaan, kalau ikut rekod, taklah gitu cemerlang sangat. Capaian yang pernah dicapai oleh jurulatih-jurulatih sebelum ni jugalah kan, maksudnya. Ya. Tapi itulah, kita banyak bermain dalam rantau kita ni, kita agak complacent sikit lah dari segi penyediaan pasukan. Okey, balik pada AFF. Kita dah tahu kita ada masalah dengan liga dan sebagainya. Kita ada masalah nak lepaskan pemain. Dan apabila kita mendapatkan pemain, banyak pemain yang tak mencapai international standard. Kita pergi juga. Tapi janganlah letak sasaran final. At least letaklah sasaran melepasi ke semifinal. Jadi taklah jauh sangat dia punya kegagalan tu. Tetapi berbalik kepada AFF, kita dah tak ada alasan lain dah. Kita dah pernah jadi juara Piala AFF, dan Piala AFF ni kita dah selalu sangat main. Piala AFF ni sepatutnya kita menjuarainya dulu. Barulah kita nak bercakap tentang nak pergi ke peringkat Asia, nak pergi ke World Cup. Selagi tak mencapai itu, belum lagi. Dan kalau dah tak ada juga player, dan apa salahnya kita turunkan, bagi peluang pada pemain muda. Mungkin mereka lebih bersemangat lagi untuk mewakili negara. Mungkin kita turunkan sebahagian pemain-pemain yang akan pergi ke AFC Under-23. Black Millennium Squad lah. Bagi dia orang exposure. Anak-anak muda. Mungkin dengan anak-anak muda ni, bila dia tengok main dengan Indonesia laju macam tu, main dengan Thailand laju macam tu, dia pun akan ikut. Pasal dia ada fitness dia ada level dia. Cuma mungkin di peringkat kelab, dia orang tak expose sangat luas. Okey, saya nak tanya pula, wajar tak kita macam 100% menyalahkan Tan Cheng Ho di atas kegagalan AFF tu? Sebab ada faktor-faktor luar bola sepak juga yang menyumbang. Contohnya ialah COVID kan. Wajar tak Tan Cheng Ho dipersalahkan? Pada pandangan saya, apabila berlaku suatu kegagalan, tak boleh nak letakkan 100% kepada dia. Kena dia ada banyak faktor-faktor lain. Macam saya cakap tadi lah, faktor liga. Liga kita tak banyak membantu penyediaan pasukan kebangsaan. Liga kita, pemain-pemainnya tidak bermain di peringkat intensiti yang tinggi. Saya sebenarnya tak berapa follow lagi dah sangat Liga Malaysia ni, sebab pada saya Liga Malaysia ni, sorry to say, Liga Syok sendiri. Kita bermain sama kita saja, dan import yang ada pun tak bagus. Jurulatih-jurulatih yang ada pun tak berkembang sangat untuk menyediakan strategi dan juga training untuk pemain. Kita tengok liga kita ni namanya liga profesional. Kalau nak bandingkan dengan betul-betul pasukan profesional, dia orang datang training macam orang pergi pejabat. Dari 9 pagi sampai 4 atau 5 petang. Dan dia orang training, ialah cuaca dia orang sejuk, jadi nak training pukul 12 tengah hari, nak training pukul 1 pun di padang, okey. Tapi kita sesuaikan dengan cuaca kita.
datang pagi-pagi, sarapan sama-sama, lepas tu masuk gym ke, buat fitness ke, ataupun swimming pool ke, massage ke, physio, atau masuk kelas untuk tactical. Kemudian dalam petang tu, lepas tu lunch sama-sama, petang buatlah program, dan pukul 5 dah turun padang training. Kalau ada indoor training center, then bolehlah training tengah hari. Pukul 12, pukul 1, lepas tu rest, lepas tu buat urut ke, buat massage atau buat physio, dan balik. Ini betul-betul profesional. Tetapi apa yang berlaku di Malaysia, kalau ikut pengalaman saya waktu mula pasukan dulu, apabila off season, ada kelab yang buat pagi petang saja. Okay. Kemudian bila datang pagi dalam pukul 7, 7.30 start training, pukul 8, pukul 9 dah habis, dorang balik. Nanti petang nanti datang balik. 4, 4.30 kumpul balik untuk training sampai pukul 6.30 atau pukul 7. Bila on season lagi teruk, satu session je, petang saja atau pagi saja. Tapi tak ada program lain. Mereka hanya berkumpul sehari sebelum game. Semua duduk dalam hotel yang sama, travel sama-sama, on match day, duduk sama-sama. Itu pun masing-masing duduk kat bilik masing-masing, berehat. Tunggulah sampai petang sebelum game, makan sama-sama, and then barulah pergi ke stadium. Itu culture bola sepak profesional di Malaysia. Saya tak tahulah kalau ada kat Malaysia ni, ada tim macam JDT, dia buat culture yang berbeza. Tetapi ini standard culture yang harus diubah. Harus diubah. Kalau kita betul-betul nak sasarkan pasukan negara kita pergi ke peringkat yang lebih tinggi lagi, contohnya semi-final Piala Asia, kita jangan cakap Piala Dunia lah. Kalau nak letak sasaran jangka panjang, kita letak sasaran layak at least quarter final atau semi-final Piala Asia, AFC-nya Piala. Lepas tu barulah, dah sampai tahap tu, baru kita boleh cerita tentang pergi ke Piala Dunia. Kalau macam Abang Zack cakap tadi berkenaan dengan intensity latihan semua tu, boleh tak kita macam letak kesalahan dekat pemain sendiri? Sebab mungkin sebagai pemain dia pun kena ada inisiatif sendiri untuk latihan tambahan masing-masing sendiri, pre-season, during season. Adakah itu boleh membantu kalau pemain tu sendiri ada inisiatif, bukan mengharapkan program pada kelab saja? Benda ni about culture tau. Macam contohnya lah, kita pergi ke sekolah. Kalau sekolah tu tak kuasakan belajar secara sendiri, ada prep ke ataupun ada kelas secara bersendiri ke, bagi homework. Kalau sekolah tak bagi homework, diorang pun tak nak belajar. Budak balik sekolah campak beg terus main. Betul. Diorang melekat buka buku sebab cikgu dah bagi homework. Itu pun ada yang culas. Besok pagi nak submit barulah minta kawan punya kopi. Kita dah biasa sekolah, kita tahulah kan. Betul. So, ini culture. Okey. Pemain-pemain profesional dunia, diorang tahu, diorang nak ubah kehidupan diorang. Untuk nak ubah kehidupan, diorang berlatih. Kalau kelab tak bagi latihan yang cukup untuk dia, dia akan berlatih sendiri. Supaya dia boleh jual diri dia seberapa mahal yang boleh. Ambil contoh Ronaldo. Kalau kita nak buat perbandingan, biar kita pergi pada yang paling tinggi. Kita tak boleh ambil yang kecil-kecil. Ronaldo contohnya. Kenapa dia boleh berjaya? Dia tengok macam mana dia jaga badan dia. Macam mana dia training. Kalau buka YouTube dia sendiri, dia tengok dia train diri dia sendiri. Daripada dia muda lagi sampai sekarang pun dia masih training lagi. Mo Salah, dia tahu dia orang Asia. Dia orang Asia, dia nak bersaing jauh. Dia ada cita-cita. Untuk nak capai cita-cita tu, mereka mestilah ada disiplin. Kalau you baca macam mana Muhammad Ali, Mike Tyson, The Rock training, semua ni bangun pagi pukul 4 pagi. Soalan saya, pemain-pemain profesional Malaysia ni bangun pagi pukul berapa? Situ terletaknya disiplin yang ramai orang tak perasan. Adakah dia orang bangun pagi-pagi sebelum pergi training petang-kerang, dia bangun pagi-pagi dan jogging 5 km, 10 km, buat workout sendiri. Lepas tu balik, breakfast, rehat, lepas tu pergi gym, buat body workout, tingkatkan diorang punya tubuh badan, and then petang-kerang pergi ke kelab. Kalau buat macam tu, insya-Allah dia akan membantu pasukan kebangsaan. Tetapi culture di Malaysia ni tak berlaku benda tu. Sebab benda ni harus datang daripada kelab sendiri. Okey, masalah COVID-19. Bukan Malaysia saja yang dilanda COVID-19. Satu dunia, semua negara ada COVID-19. So kita tak boleh gunakan masalah tu. Kalau kita ada masalah, negara lain pun ada masalah, malah mereka mungkin lagi banyak masalah. So kita kena adapt dengan situasi. Jadi kalau nak katakan kegagalan pasukan kebangsaan ni,
nak salah COVID nanti tak boleh. Yang boleh disalahkan ialah disiplin player dan program yang coach sediakan. Dan di peringkat FAM pula, mereka harus bantu coach, accommodate coach ni. Okey, apa kau perlukan? Kau nak kita orang ketatkan disiplin. Kau nak kita orang letak pemain-pemain kebangsaan ni semua dalam satu kumpulan, satu asrama. Ataupun every month, walaupun ada liga, seminggu sekali dia orang akan bertemu. Walaupun tak ada tournament, dia akan bertemu. Lepas tu nak kita aturkan friendly, kita aturkan friendly. Ini kena dia adalah satu keseluruhan lah, berpasukan lah. Join problem. Betul. Dan bila problem tu kita join, semua sekali yang join dalam problem tu kena tanggung dia punya, kena ambil tanggungjawab. Jadi kalau nak kata, tanya saya, kalau Tan Cheng Ho letak jawatan, pengurus pasukan pun kena letak jawatan. Di FAM pun ada pihak-pihak yang terlibat dengan pasukan kebangsaan pun kena lepaskan jawatan, bagi peluang pada orang lain untuk bentuk pasukan kebangsaan. Saya fikir itu satu jawapan yang tegas lah daripada pihak Abang Zack. Tapi bila Abang Zack cakap tentang inisiatif pemain tu, saya teringat pasal kisah Chong Wei lah. Kita baca Chong Wei itu sendiri, bila jurulatih tetapkan start berlari pukul 6, tapi dia datang awal sejam pukul 5 dan hasilnya dia nombor 1 dunia lah. Sebab betul. Tu abang, betul, saya setuju dengan abang, kalau nak terbaik kau mesti kena bagi ekstra, bagi lebih. Betul ya? Alright abang. Saya nak tanyalah, okey, contohlah sekarang kuasa pemilihan pengganti Tan Cheng Ho itu ada kat tangan abang. Abang rasa siapa yang sesuai bang? Okey. Mungkin ramai akan terkejut dengan jawapan saya ni. Kita kena tengok siapa di Malaysia. Kalau kita tengok dalam konteks, dia tanya pasal siapa coach yang sesuai untuk nak take over. Okey. Ini pasukan kebangsaan ni, dia akan pergi ke peringkat antarabangsa. Betul. Jadi untuk seorang ni saja, untuk satu manusia ni saja, negara FM kena invest. Kos gaji, kos mengambil coach tu bukannya kos. Dia adalah investment. Kita kena invest untuk mencapai KPI ataupun sasaran yang kita nak. Apa sasaran kita lepas ni? Layak ke Piala Asia dalam persiapan kelayakan akan datang. Betul. So invest lah kepada seorang coach yang betul-betul dah expose. Bukan expose dalam Malaysia saja. Dia kena expose dalam peringkat antarabangsa. Walaupun di peringkat Liga Antarabangsa. Kalau dia nak pergi Asia, kena mahir dengan peringkat Asia lah, betul? Ya. Kalau nak pergi, mungkin dia mahir, dia pernah coach tim kat Europe. Klub di Europe di level yang agak tinggi, supaya dia ada disiplin. Dan coach ni kena berani untuk disiplinkan player. Dia berani untuk melawan sebarang tangan-tangan gaib yang cuba ganggu kerja dia. Faham? Kita tak boleh nak ada coach yang akur saja atas permintaan orang atas. Dan paling penting sekali, coach yang tak dengar cakap player. Kita nak player dengar cakap coach. Bukannya coach dengar cakap player. Ini berlaku di Malaysia, jangan terkejut. Coach dengan player terlalu mesra, terlalu rapat ya, sampai dia boleh ada perbincangan dekat situ ya. Yes, kita nak player pandang coach tu sebagai guru. Dan player kena hormati guru. Kita sebagai manusia kena ditanamkan sifat menghormati guru. Sesiapa saja jadi guru kita kena hormat dan dengar cakap dia. Sebab betullah jadi ni. Kalau apa-apa berlaku pada tim, orang pertama akan keluar coach, bukan player. Mana ada dalam sejarah dunia player minta jawatan? Coach orang pertama yang akan letak jawatan. Jadi aku arrangekan strategi macam ni, training macam ni, anything happen, aku yang akan resign. So untuk elak aku resign, kau follow je. Kau jangan risau. Tak jadi, aku letak jawatan. Ini impact yang berlaku pada coach. Tetapi player kena respect lah benda tu. Okey, yang saya kata yang akan terkejut nanti, kita ada beberapa coach di Malaysia ni yang telah berjaya melahirkan jago-jago dunia. Tak semestinya bola sepak. Okay. Kenapa tidak FAM melibatkan dia orang sama untuk membentuk disiplin? Dia orang ni bukan pakar bola sepak, tapi dia boleh bentuk disiplin pemain-pemain bola sepak negara. Contohnya, Misbah Siddiq. Kenapa kita tak libatkan Misbah Siddiq dalam pembentukan fitness pemain? Disiplin. Misbah punya disiplin yang tinggi. Kita pun tahu macam mana dia train di Chong Wei sampai di Chong Wei pergi ke tahap dunia. Dan kita dah tengok video macam mana Misbah train player. Dia mungkin dia boleh bantu untuk membentuk disiplin pemain. Besley, jurulatih basikal yang melahirkan Azizul Hassan. Dia ada benda yang dia boleh share dengan FM untuk bantu nak bentuk player yang baik. Dan mungkin dia akan
bantu kelab-kelab macam mana cara nak bentuk pemain ni. Kita ada coach dari China yang melahirkan, secara tiba-tiba melahirkan penerjun-penerjun negara tahap dunia. Ini yang kita nak. Ini kalau tak mampu nak invest pada coach yang mahal lah. Tetapi kalau kita ada coach yang mahal, coach ni satu masalah dia orang ni. Dia orang tak nak ada orang ganggu kerja dia. Maksudnya tak nak ada orang bercampur. Kau dah lantik aku jadi coach, aku yang akan uruskan benda ni. Tetapi yang saya sebut, nama-nama saya sebut tadi itu, untuk menasihati FAM bagaimana corak pembentukan pemain bertaraf dunia. Sekarang ni FAM kena letak satu effort untuk melahirkan pemain bertaraf dunia. Okay? Contohnya, kalau kita nak pergi ke World Cup, kita kena ada satu tim yang bermula daripada yang hari ini mereka dalam 14 tahun atau 15 tahun, dan kalau mereka berjaya di peringkat AFF ataupun AFC di level umur mereka layak ke separuh akhir, tim ni juga kita harus bawa sampailah ke senior level, dan tak ada sebab mereka tak pergi ke semi final AFC Cup satu hari nanti. Mungkin 10, 15 tahun akan datang. Dan ini sasaran yang kita perlu buat untuk membentuk pasukan Piala Dunia Malaysia. Tapi program pembangunan macam ni sebenarnya, kalau ikut saya ingat dari saya zaman sekolah dulu pun ada. Dulu FAM pernah sasarkan 2014, 2018 kita dah pergi Piala Dunia. Tapi mungkin ada sebab faktor-faktor mungkin politik juga ke. Bila bertukar pimpinan tu, program tak diteruskan. So, adakah praktikal kita merancang satu plan yang jangka panjang 20 tahun punya, sebab pucuk pimpinan tu pun bertukar selalu. Macam mana? Dia bukan masalah politik. Dia satu je masalah sebenarnya. Apa-apa benda yang kita kena buat, kita haruslah satu saja, disiplin. Kita kena disiplin. Kalau dah create program tu, disiplinlah ikut program tu. Janganlah satu ketika nanti pecahkan dia. Okey, kalau katalah kita create satu pasukan bawah 14, daripada sekarang sasaran dia ialah 10 tahun lagi mereka ni akan bermain di peringkat Piala Asia. Dan jika bagus dan boleh disatukan, bila mereka cukup mature dalam bola sepak, mungkin mereka akan membantu. Inilah pasukan yang kita harapkan untuk layak pergi Piala Dunia. Okey. Sebelum ni kita ada Harimau Muda A, B, C. Tak boleh sebab dia orang ni main dalam Malaysia. Faham. Kena ada pemain umur bawah 14 ni, dia ni pasukan kebangsaan, tapi mereka ni perlu diberikan pendedahan berlatih di luar negara. Peringkat lebih tinggi. Pergi main dengan apa nama ni, akademi bola sepak dekat luar negara, duduk kat akademi tu, main dalam liga-liga peringkat umur dia orang, sampailah satu hari nanti dia orang semua diberi kontrak untuk bermain secara profesional di luar negara. Pada umur 19 ataupun 20 tahun. Kemudian bila dia orang dah bermula kat situ, bila ada peringkat umur dia orang punya international tournament, dia akan berkumpul wakili negara. Dan saya tak terkejut satu hari nanti dia orang ni semua akan bawa pasukan negara ni mungkin 10 atau 15 tahun akan datang layak ke Piala Dunia. Kat situ kita boleh cakap layak ke Piala Dunia. Tetapi selagi bentuk tim macam Harimau dulu tahun 80-an, Harimau Melaya, tetapi mereka bermain dalam Liga Malaysia dengan jurulatih yang tak ada intensity ataupun tak ada willpower untuk nak bentuk pemain, dia akan jadi macam itulah. Dalam tempurung je lah. Asia Tenggara je. Itu sebab sampai sekarang kita ni masih lagi nak capai bila juara AFF, juara Sukan C, kita bukan main lagi boleh lonjak sampai dapat satu hari cuti, coach dapat datuk. Sampai bila kita nak level tu? Kita tak boleh letak level kita macam tu lagi dah. Kita kena letak level kita jauh. Kalau you nak berjaya, you tak boleh tengok jiran sebelah you yang driver lori. You nak berjaya, you kena baca kisah-kisah orang yang betul-betul berjaya. Daripada miskin tu jadi kaya. Itu you punya idola. So kalau kita nak berjaya, kita kena ambil ada satu idola kita siapa. Jadi macam Malaysia ni, kita ambil contoh Misbun Siddiq, Lee Chong Wei, Azizul Hasni, Pandalela. Macam mana diorang prepare diri diorang. And then kalau pergi luar negara, kita tengok macam mana Muhammad Ali, Mike Tyson yang budak jahat boleh jadi juara dunia. The Rock, macam mana dia boleh jaga body dia macam tu supaya dia boleh buat duit banyak. Dan juga Ronaldo, Salah, seorang pemain Afrika. Betul. Sekarang jadi antara pemain terbaik di dunia. Okay? Kenapa Brazil boleh lahirkan ramai pemain-pemain dunia? Sebab pemain dia orang tahu kalau dia main dalam Liga Brazil, dia tak boleh pergi mana.
berlambat-lambat dia orang main dalam liga luar. Dan semua pemain pasukan kebangsaan Brazil tak bermain dalam Liga Brazil. Semua main terutama di Europe. Dan pemain Brazil yang datang ke sini adalah pemain yang tak laku bukan saja di Europe, malah di negara dia orang pun tak laku. Ya, secara logiknya memang macam itulah kan. Yalah. Okey, Abang Zack, saya nak dengar juga daripada mulut Abang Zack sendiri. Kalau satu nama yang sesuai untuk jadi head coach Malaysia. Tak boleh. Untuk kejar. Saya tak boleh bagi sebab saya kena tengok credential orang tu dulu. Dia mampu ke tidak. Saya tak boleh sebut. Saya tahu ramai orang yang sebut Boyan Hodak lah, orang ni. Pada saya Boyan Hodak pun tak sesuai. Abang nak lebih daripada tu. Ya. Macam saya cakap tadi. Betul. FAM kena invest untuk coach yang bagus dan dia kena tengok credential coach ni. Apa kemampuan dia? Apa yang dia pernah buat? Apa yang dia pernah capai sebelum ni? Dan berapa value dia. Kalau pencapaian dia tinggi, tapi kita bayar banyak ni, kita dapat ni lah. Betul. Tapi kalau pencapaian dia tinggi, kita bayar memadai dengan pencapaian dia, dan kita boleh ketuk dia. Kenapa kau tak capai ni? Kenapa kau tak capai ni? So, itu yang kita nak. Okey, saya nak dapatkan pandangan abang dari segi melalui pengalaman abang sebagai pengurus lah. Okey, contohlah kita dah ambil coach baru. Dah ada coach baru untuk national team. So sebagai pengurus pula, apa yang boleh pengurus tu bantu untuk mantapkan lagi tim? Okey, pengurus ni sebenarnya kalau coach tu bukan pengurus pasukan, pengurus ni maknanya orang yang tidak ada ilmu sangat dalam taktikal, tak boleh campur bab taktikal. Dia haruslah pandai mengambil hati pemain, pandai menjaga kebajikan pemain. Maknanya dia haruslah selalu berkomunikasi dengan pemain, pastikan pemain tu berada dalam level yang tertinggi. Dan dia selalu memantau keadaan pemain dan menasihati coach apa yang perlu dibuat pada pemain tu. Pengurus juga harus memantau apa aktiviti yang coach buat, apa preparation coach, apa program-program yang coach dah sediakan untuk pemain. Okay. Jadi persiapan pre-tournament tim haruslah dipantau oleh pengurus. Okay. Dia jadi check and balance kepada pasukan. Okay. Kadang-kadang coach ni pula, walaupun dia pada luar negara, dia akan get carried away dengan style dia. Okay. Katalah kita ambil coach daripada overseas, then dia get carried away, dia tak mungkin rejim dia terlalu berat yang di luar daripada culture Malaysia. Then dia kena nasihatkan coach. Okay, culture Malaysia macam ni. Tetapi tak boleh berkompromi terhadap isu fitness, isu kebolehan dan juga isu skill pemain. Dan dia selalu berbincang dengan coach bagaimana nak memantapkan lagi pasukan dan apa program-program yang kita perlu buat. Friendly match ke? Okay, kalau friendly match tu untuk kita nak naikkan ranking, janganlah lawan dengan pasukan yang ranking dahsyat-dahsyat. Itu populis, itu tindakan yang populis. Untuk nak fan kata, wah dahsyat. Dah tergolek. Bila tergolek, ranking pun tak naik. Silap makin turun. Dapatlah tim yang kita boleh dapat poin. Itu sepatutnya. Okey. Kalau nak bagi pendedahan pada pemain, jangan buat international friendly. Buat sparring. Ni carilah tim-tim yang bagus-bagus. Buat sparring lah dengan pemain kita. Tengok sejauh mana dia boleh mampu nak main. Tak semestinya 90 minit. Mungkin 30. Buat 3 set. Dan semua pemain dibenarkan turun bermain. Macam-macam set pemain yang akan turun. Itu namanya sparring. Dan juga boleh sparring dengan pasukan kebangsaan, pasukan kelab. Macam contoh pasukan kebangsaan pergi ke AFF hari itu. Tak ada friendly, tak ada sparring. Sepatutnya kalau tak mampu nak buat friendly pun, buat sparring match. Sampai dekat Singapura, buat sparring match. Main dengan Balestier ke, main dengan kelab-kelab dekat Singapura tu ke secara sparring. Tak perlu full friendly match. Jadi, pemain-pemain itu semua sebelum pergi ke perlawanan yang sebenar, diorang dah ada exposure dan coach nampak kat mana kekurangan, kat mana kelebihan pemain ni. Dan ini fungsi fungsi pengurus untuk aturkan benda-benda ni semua. Dan dia kena selalu berkomunikasi dengan coach dan juga dengan pemain. Wah, saya rasa memang hari ini banyak betul input, pandangan-pandangan, saya rasa bernas
dan juga mungkin persepsi perspektif yang orang tak pandang sangatlah. Tapi saya dapat daripada Abang Zack hari ini. So, saya rasa cukup untuk perkongsian hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak Abang Zack. Maaf ganggu masa abang. Terima kasih kerana sudi luangkan masa. Demi Malaysia kan. Saya rasa benda ni akan bagi banyak manfaat juga untuk fans-fans Harimau Malaya. Sudut-sudut yang kita tak pernah terfikir sebelum ni kan. Okey, saya doakan dekat sini semoga Abang Zack terus sihat, dapat bantu banjir kemasyarakatan abang. Dengan juga kita juga merindukan kehadiran abang dalam industri bola sepak kita juga. Kot-kot kan kalau nak mengurus balik ke. Kita harap kita boleh bekerja sama lagi. Okey ya Abang Zack ya. Saya sudi. Okey, terima kasih sekali lagi daripada kami di Kasih Parab Harimau Malaya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana memanggil saya. Assalamualaikum. Okey, itu dia yang kita bersama dengan Encik Zack Rahim, bekas pengurus pasukan Selangor dan juga orang yang bertanggungjawab untuk menjadikan Safi Salih sebagai seorang superstar sehingga dipancing ke Pelita Jaya dulu. Alright, so kepada anda semua yang dah tengok kita punya sesi hari ini, saya harap anda terus subscribe channel kami, follow semua media sosial kami dan untuk sebarang info terkini, pastikan anda cari, jangan kat tempat lain, cari dekat sini dulu, okey? harimaumalaya.com.my. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.